Okey, nanti saya nak sebut pasal sedekah lagi insya-Allah. Tahu tu tabung tu bergerak ialah. Tadi cerita pasal pencen kubur tu tadi sedekah jariah, masya-Allah. Tapi saya nak sambung tentang bab akhlak suami isteri tadi tu, masya-Allah. Contoh yang lain lah. Seorang wanita ni dekat pejabat, dia minta, Siti nak file sekian-sekian. Bos ni dia punya nak marah dekat bos ni, selalu pun dia marah-marah dengan keempat bos ni. Tapi bila bos panggil, dia tukar wajah yang manis. Ya kan, boleh tuan, ini filenya, ada apa-apa lagi ke tu? Macam tu lah biasa orang kerja pejabat. Bila layan bos, bos tu suami orang lain. Balik rumah, suami tanya, awak, saya cari tali pinggang ni, tak jumpa lah, mana ya? Tu tunjuk muncung mulut je. Cuba bayangkan kalau kita layan suami kita sebaik mungkin. Bang, ni ya tali pinggangnya, ada apa-apa lagi ke? Suami tak jadi pergi kerja hari tu, saya ambil cuti hari ni. Tapi kadang-kadang kita tak nampak nilai ini. Kita lebih jaga akhlak dengan orang berbanding akhlak dalam rumah tangga. Masya Allah. Di sana pula ada orang memaafkan orang. Bila kawannya minta maaf, tak apa, aku dah maafkan engkau, aku memang dilahirkan pemaaf, engkau tak minta maaf pun aku maafkan. Tapi ramai isteri-isteri yang suka mengungkit kesalahan lama suaminya. Bang, awak tak 20 tahun yang lepas, saya jadi perundi rumah tangga, saya letih sangat. Bila seorang isteri, dia ada masalah hari ni, tapi dia cerita, Ustazah kena tahu cerita saya daripada awal kahwin. Dia cerita apa yang berlaku pada awal kahwin tu. Saya tanya, puan dah maafkan suami belum? Suami diam dekat sebelah. Dia kata, yelah Ustazah, memanglah dah maafkan dulu, tapi dah jadi macam ni, berdarah balik hati saya. Saya kata, kalau puan sesa mengungkit perkara yang lama, walaupun benda tu dah settle, dah minta maaf, puan umpama bukan berjalan ke depan, tapi mengundur ke belakang, puan tak akan bahagia. Sebab itulah kita, subhanallah, kadang-kadang kita mudah maaf dengan orang luar, tapi kita tak jadi pemaaf dengan pasangan kita, sama suami ataupun isteri. Orang lelaki pula, kalau kita tengok, dia ada satu akhlak yang mulia dia. Bukan nak menangkan orang lelaki ni ya. Dia pemurah. Dia suka belanja kawan-kawan. Makan. Saya je hari ni, rezeki daripada Allah. Balik rumah, dia ajak, bang, jom makan luar bang hari ni. Tak payah nak membazir lah, membazir syaitan. Dia pemurah dengan orang luar, tapi dekut pula dengan ahli keluarga. Sedangkan Nabi kata, orang yang paling baik dengan ahli keluarga, itulah orang yang terbaik. Sebab itu, sebelum kita pemurah dengan orang lain, kita perlu pemurah dulu dengan ahli keluarga kita. Masya Allah, subhanallah. Saya nak share juga kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidat Aisyah. Aisyah cerita, ketika itu aku uzur, aku keadaan haid, aku duduk berdiam dalam rumah. Tiba-tiba aku dengar Rasulullah panggil, kemudian Rasulullah hulurkan kepala. Tahu tak Rasulullah buat apa? Rasulullah hulurkan kepala untuk disikat dan diminyakkan rambut oleh Aisyah. Romantiknya kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami saling meminyaki rambut. Ada yang kahwin 20 tahun, 30 tahun, Masya Allah, mungkin tak pernah sekali pun sikat rambut suami. Mungkin tak pernah sekali pun suami sikat rambut isteri. Masya Allah. Sekarang ni baru nak sikat, tapi dah tak. Macam mana tu Ustazah? Tak apalah, pula minyak kat kepala tu, urut-urut dia sakit kepala, mudah-mudahan minyak tumbuh balik rambut dia. Bukan main-main ni. Kita macam, Ustazah, takkanlah nak buat macam tu, macam buang tabiat pula. Sebab apa kita sebut buang tabiat? Tak biasa hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang buat sunnah Nabi, rahmat Allah turun dalam rumah tangganya. Nama benda tu remeh, tapi bila buat sunnah Nabi, umpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam suasana rumah kita. Walaupun benda tu nampak kecil. Suatu ketika Rasul pernah ziarah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isterinya sedang sakit. Nabi ziarah sahabat wanita yang sedang sakit pun Nabi ziarah, tapi Nabi tak pergi tengoklah wanita tu. Nabi bercakap dengan suaminya. Nabi kata, kamu bila kamu beri nafkah makan kepada isterimu, itu dikira sedekah, itu dikira amanah, tanggungjawab kamu. Tetapi apabila kamu menyuapkan, kamu
mulut isterimu, itu dikira sedekah. Masya Allah. Kadang-kadang kita rasa segan, rasa malu nak suap dekat suami. Buat kat rumah lah, bukan kayak ramai. Suap tu bukan macam budak kecil kena suap. Suap masa kali pertama je. Takkan nak suap sampai habis. Bila kita nak makan, suapan pertama saja. Cuba jadi amalan. Suapan pertama mesti ada pasangan. Walaupun geram macam mana pun, jangan letak tulang dalam tu. Tiba-tiba tu geram tu kan, letak tulang. Lepas tu nampak letak cengkeh. Nampak kulit kayu mani, letak lagi. Geram macam mana pun sebab jadi amalan. Merajuk macam mana pun, tetap juga disuap. Tersentuhlah tu subhanallah, mengalir rahmat Allah. Yang rasa nak marah, terlerai kemarahan. Yang geram dendam tu, terlerai dendam. Supaya dalam rumah tangga kita ni banyak nak mengganggu kita, betul nafsu kita. Seterusnya adalah jin, syaitan, iblis dan sebagainya. Kemenangan paling besar bagi jin dan syaitan ialah apabila boleh merosakkan sebuah rumah tangga. Masya Allah. Sebab itu bila kita hidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kita, keluar penyakit, jin dan syaitan iblis, keluar kalaupun ada sihir, mungkin ada binatang-binatang bisa dan sebagainya. Asbab kita hidupkan sunnah Nabi, turunnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Antara kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak cerita kisah sangat banyak, tapi saya tak nak teruskanlah dengan kisah Nabi. Saya nak sebut tentang satu perkara. Ni masa dah habis ke? Dah kan? Kena dah ni 9.40 dah ni. Berapa minit lagi Tuan Haji? 10 minit ya. Minum air dulu. Subhanallah. Orang lelaki tak boleh dengar ceramah lama-lama. Subhanallah, sempena mulai diurul. Jadi sebagai penutup lebih kurang dalam 10 minit. Kita kata cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal imanu bitamanni walakin ma waqira fi qalbi wa sadaq amalu. Tiadalah iman itu satu omongan kosong ataupun kata-kata pada lidah. Aku beriman kepada Allah, bukan itu. Bukan sekadar menyebut aku beriman, bukan sekadar kita sebut aku cintakan Rasulullah, aku rindukan Rasulullah, tidak. Lakin ma waqira fi qalbi, tetapi apa yang diikrarkan di dalam hati, sadaqahu amaluhu, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi bila kita sebut cinta kepada Rasulullah, sekurang-kurangnya ada 4 syarat sebagai bukti kita cinta Rasulullah. Kalau kita ada 4 syarat ni, insya-Allah kita tak malu muka nak jumpa Rasulullah. InsyaAllah terbukti dalam hati kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, Tuan Haji ni kan, ingat tak masa bercinta dulu? Dulu masa sebelum nikah bercinta tak? Ke sedar-sedar nikah ya? Sedar-sedar ada suami? Masya Allah. Biasanya orang bercinta dia ada 4 ciri. Yang pertama, dia akan selalu ingat orang yang dicintainya. Sebab apa? Itu tempatnya di hati. Hati adalah raja. Apabila raja dah jatuh cinta, maka seluruh anggota badan lain pun akan sama menuruti kehendak hati tersebut. Allahu Akbar. Okey, ciri yang pertama mesti ingat. Contoh Mamat dengan Timah. Contohlah, tak baik sebenarnya kan. Mak tegur, kenapa guna nama Timah? Itu kan nama anak Nabi, Fatimah. Mamat pula soalannya daripada Muhammad, lepas tu dipanggil Mamat. Okey, nak contoh nama lain. Nama apa? Terpulanglah. Si A, Abu dengan Ali, Abu dengan Siti. Apa-apalah. Ini contoh saja, bukan maksudnya kan. Abu dengan Siti bercinta. Sudah tentu ciri-ciri orang yang cinta selalu ingat-ingat. Sampai setiap degupan jantung, Siti, Siti, Siti. Macam tu lah umpamanya. Berdebar-debar je, teringat je pada Siti. Lepas ingat-ingat, selalu disebut-sebut. Selalu disebut-sebut, selalu dicerita-cerita. Sebab apa? Dah pergi ke lidah. Mula hati je, lidah pula selalu sebut-sebut. Kemudian akan pergi kepada yang ketiga, iaitu akan lahir ketaatan. Dah bercinta, kemudian Siti kata, Bang, saya suka makan burger. Samalah dia pun suka burger. Padahal Abu sebelum tu tak suka makan burger. Tiba akan lahir keserasian, akan lahir ketaatan. Kita jumpa pukul 12 ya. Pukul 12 malam dia dah ready, dah nak pakai baju apa.
Maksudnya automatik cinta. Kemudian yang keempat, tingkatan paling tinggi, akan sanggup berkorban apa sahaja. Siti cakap dekat Abu, Bang Abu, Siti banyak masalah Bang. Bang Abu pun jawab, Siti jangan bimbang, Bang Abu ini memang dilahirkan untuk segala masalah Siti. Sanggup akan ada pengorbanan. Saya nak tanya, 4 ciri ini ada tak dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah SAW?